Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton di rumah? Agaknya mungkin lama yang dah tunggu sebab tadi banyak kali kita punya pengacara sebut selepas ni kita akan bersama Ustaz Toha. Selepas ni kita akan bersama Ustaz Toha, tapi tak ada yang datang. Sebenarnya bukan apa sebab Ustaz punya flight tersangkut ke RNR Tapah tadi, tapi Ustaz dah berjaya sampai ke sini dan bersama anda. Dengan tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan pembukuan Al-Quran. So before that, we commence by praising Allah Subhanahu Wa Taala, our Creator, Nourisher, Cherisher, Provider, Protector, Sustainer, and Curer of one and all. And we praise Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, his household, and his companions. Okay, kita lihat poin kita pada hari ini. Seperti biasa ada beberapa poin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita ada 1, 2, 3 poin. Moga-moga harapnya sekarang jam kita 9.45, mungkin ada masa beberapa minit, 10 atau 13 minit, dan kita akan cuba kupaskan berkaitan kita punya poin pada hari ini. Okay, first of all, sebelum kita masuk kepada pembukuan Al-Quran itu, kita lihat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. We start with a verse from surah Al-Baqarah ayat ke-185 ya. Kalau para penonton ada Al-Quran di rumah, boleh buka surah Al-Baqarah ayat ke-185. Allah Ta'ala berfirman, Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah Ta'ala firman bahawa bulan Ramadan ni, bulan puasa atau kita sebut di Malaysia ni, adalah bulan di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan Al-Quran daripada mana? Daripada Lauh Mahfuz ke langit. Langit dunia lah yang saya tulis kat bawah tu, langit dunia. So itu yang berlaku pada bulan puasa. Lauh Mahfuz ni kalau nak mudah faham, seperti orang kata pejabat pos yang utama. Yang mana semua pembukuan ada di sana. Kemudian daripada sana, ibu pejabat pos ni dia akan sebarkan, dia akan hantar ke merata-rata tempat di seluruh Malaysia. Contohnya, jadi daripada Lauh Mahfuz Allah Ta'ala pada bulan puasa Allah Ta'ala turunkan ke langit dunia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah, ini adalah surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayat yang ke-9, ataupun orang Terengganu sebut 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala kata, Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang menurunkan peringatan. Az-zikra ni kalau dikaitkan kepada tafsir adalah Al-Quran. Kerana Al-Quran itu adalah asbab kepada kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami akan menjaga Al-Quran ini. Itu yang dikaitkan dengan langit dunia turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Maka yang turun daripada langit kedua ke Nabi langit dunia ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang berlaku dalam tempoh masa 23 tahun daripada zaman Mekah hinggalah zaman selepas hijrah di Madinah. Itu berlaku dalam masa 23 tahun. Okey, kita masuk poin yang kedua. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat उन्होंने क्या किया था कि कुरान की हिफाजत की थी. मतलब apa mekanisme yang mereka gunakan sehingga mereka boleh pelihara Al-Quran dalam masa 23 tahun. Jadi kita lihat dalam poin kedua, ada Nabi, ada sahabat. So Nabi punya tugas bila Jibril AS datang mewahyukan Al-Quran, maka Nabi SAW akan apa? Akan hafal, ataupun dalam setengah bahasa sebut hafaz. Dia akan hafal. Sebab tu dalam surah Al-Qiyamah, ayat ke-17. Surah Qiyamah ayat 17. Allah Ta'ala kata, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Ketika Jibril turunkan Al-Quran, Nabi akan cuba hafal cepat-cepat. Sebab takut lupa. Kan? Bila Jibril turunkan wahyu, Nabi akan cuba baca sekali dengan apa yang Jibril wahyukan, turunkan. Jadi dia takut lupa. Jadi Allah Ta'ala kata, no, jangan tergesa-gesa, jangan nak cepat-cepat. Inna alaina jam'ahu, kami yang akan kumpulkan Al-Quran, dan wa qur'anah, dan buat kamu pandai membaca. Okey, dan sahabat pula bila Nabi SAW hafal, Nabi baca, itu yang Ustazah Aimi Sofia sebut tadi, sahabat akan mencatat. Catat ni artinya menulis. Sama ada mereka ukir atas batu atau tulis atas
kayu atau pelepah kurma yang sangat masyhur dan sebagainya. Kemudian selepas kewafatan, okey, jadi kita lihat di sini sampai ke tahun 10 Hijriah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. After Nabi sallallahu alaihi wasallam passed away, so Quran tak ada bentuk buku lagi. Tidak ada dalam bentuk buku macam mana ada buku sejarah, buku matematik, buku apa semua kan, tak ada bentuk buku lagi. Berlaku pembukuan itu adalah ketika zaman Abu Bakar. Macam mana Ustaz cerita minggu lepas, berlaku perang Yamamah di antara Abu Bakar dan Musailamah Al-Kazzab. Dalam perang Yamamah, para penonton di rumah, sebab kita dah tak ada masa yang mencukupi kita atau tak ada masa yang secukupnya. Dalam perang Yamamah, ramai hafiz Al-Quran telah syahid. Kemudian Umar radhiyallahu anhu datang kepada Abu Bakar, dia kata, "Wahai Abu Bakar, wahai Amirul Mukminin, kalau berlaku lagi peperangan sebegini rupa, maka banyak hafiz-hafiz Al-Quran kita akan syahid dan tidak ada lagi orang akan memelihara Al-Quran, maka kita kena bukukan ia." Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, ini satu perkara yang baru yang saya tak berani buat. Tetapi akhirnya bila mereka bermesyuarat, mereka bermuzakarah, kalau sebut di sini kan macam suatu meeting yang besar, mereka bermuzakarah, akhirnya datang kepada satu persetujuan bahawa Zaid bin Thabit, yang mana namanya disebut oleh Ustaz Syahrul tadi, bahawa dia sebagai katibul wahyu, penulis wahyu, banyak katibul wahyu, salah satunya Zaid bin Thabit, dia telah mengumpulkan hafiz-hafiz Al-Quran yang masih ada lagi, ya, yang masih ada lagi, dan suruh mereka tunjukkan kepada dia apa yang mereka telah kumpulkan. Dan Zaid bin Thabit tidak akan mengarang balik kitab Al-Quran itu, melainkan dia lihat ada tulisan pada orang. Dan kemudian barulah dibukukan dan akhirnya pada zaman Uthman radhiyallahu anhu, Uthman radhiyallahu anhu, sebelum saya nak tutup, cara baca Al-Quran ada banyak. Mungkin para penonton di rumah tahu ada yang baca wadduha, ada yang baca wadduhi, lepas tu ada yang baca maliki yaumiddin, ada yang baca maliki yaumiddin. Jadi pada zaman Uthman banyak cara bacaan dan banyak orang kata cara bacaan kami betul, cara bacaan kamu salah. Akhirnya Uthman radhiyallahu anhu telah menguniversalkan satu kaedah bacaan. Sebab tu kalau kita lihat Quran yang kita sebut adalah apa, ada orang sebut Quran Rasm Uthmani, itu dikaitkan kepada nama Uthman radhiyallahu anhu, yang mana telah apa perkataan dia saya tak ingat, dia telah menyatukanlah semua bacaan itu, yang mana sehingga hari ini kita amalkan. So kita patut berterima kasih kepada para sahabat radhiyallahu anhu dan khususnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan berkat pengorbanan mereka dan titik peluh mereka, tak kenal letih, tak kenal demam, tak kenal sakit, dan hari ini kita ada buku Al-Quran, tetapi malang sekali kita jarang membaca. Jadi para penonton, kata-kata akhir, yang ada masa, kalau tak ada masa, keluarkan masa, paksa diri, bacalah 10 atau 20 ayat Quran sehari, insya-Allah berkat kehidupan kita. Sekian itu sahaja daripada saya, Ustaz Taha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.